Terima kasih kepada rakan setugas Amar dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada anda penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk edisi pagi ini. Dan seperti biasa saya akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa kepada anda. Dan terlebih dahulu saya kongsikan mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan diteruskan lagi pada hari ini yang melibatkan di sebahagian kampung Lubuk Pulau dan sebahagian kampung Bukit Sibut Mukim Tanjung Maya. Dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan aerial kabel 11 kV. Dan penutupan akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Dan juga pada hari ini, pemotongan sementara bekalan elektrik akan melibatkan di sebahagian kampung Lubuk Pulau juga, yang mana penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian peralatan pensuisan 11 kV di stesen elektrik kampung Lubuk Pulau. Dan penutupan sementara ini akan berlaku dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum khusus kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlibat atas pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini. Baik, saya akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa lainnya, namun untuk seterusnya mari kita ikuti bersama bahan visual yang kita sediakan untuk tontonan anda pada pagi ini. Aktiviti memasak yang diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong merupakan aktiviti mingguan yang diungkayahkan oleh Biro Perekonomian dan Keusahawanan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong untuk para ahli pusat berkenaan. Aktiviti ini mengetengahkan pelbagai jenis masakan pada setiap minggu dan kali ini mereka memfokuskan kepada pembuatan kek mentega keju. Terlebih dahulu, tunjuk cara pembuatannya dilakukan oleh Puan Hajah Mariam binti Haji Muhammad, iaitu Ketua Biro berkenaan, dan baharulah setiap kumpulan yang terdiri daripada 4 buah kumpulan menyajikan hidangan berkenaan dengan mengikut aturan resepi yang disediakan. Untuk membuat kek mentega keju tidaklah begitu sukar kerana bahan-bahannya mudah sahaja untuk didapati di pasar raya di negara ini. Antara bahan-bahan yang digunakan adalah seperti mentega, keju, gula kastor, tepung, susu penuh krim, 3 biji telur grade A, esen vanila dan apa jua jenis jam sebagai inti dan penambah rasa. Bukan hanya bahan-bahan sahaja yang perlu diambil kira, tetapi perlu juga diketahui tips bagi memastikan kek yang akan dihasilkan benar-benar sedap, gebu dan masak. Antaranya, perlu dipanaskan terlebih dahulu ketuhar pada suhu 180 degree Celsius selama 15 minit sebelum memasukkan adunan kek tersebut. Selain itu, penggunaan gula. Gula kastor lebih mudah larut jika dibandingkan dengan gula biasa kerana struktur gula kastor lebih halus dan mudah cair apabila dipukul bersama mentega dan telur. Penggunaan tepung juga lebih baik digunakan tepung naik sendiri atau self-raising flour dan diayak. Jadi tidak perlulah ditambah baking powder atau serbuk penaik. Kesemua bahan-bahan kecuali jam akan dicampur dan dipukul sehingga sebati mengikut aturan sukatan dan resepi yang diberikan. Kemudian, adunan tadi dimasukkan dan diratakan secara berselang-seli dengan jam yang digunakan sehingga habis di dalam loyang dan seterusnya dibakar di dalam ketuhar selama 1 jam atau sehingga masak pada suhu 150 degree Celsius dengan menggunakan api bawah. Kek butter cheese ni sama je macam buat kek lain, kek butter. Tetapi ini hanya kami ditambah lagi dengan cheese sama blueberry. Dan cara-cara membuatnya sama macam membuat kek yang biasa tu. Dan ada tip yang akan saya beritahu sebabnya itulah caranya yang kami buat. Tapi ini kami tambah dengan blueberry untuk menambah rasa lagi dan tambah dengan cheese untuk menambah rasa kelazatannya lagi. Dan kalau kek biasa namanya kek butter saja atau butter cake. Jadi aktiviti hari ini sebenarnya kami ada biro dan biro ini ada mempunyai kumpulan 40 orang ahli lah. Jadi 40 orang ahli itu terlalu banyak kalau dibuatkan satu. Jadi saya bagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1, 2, 3 dan 4.
Jadi bahan-bahannya tu saya membeli, kemudian saya bahagikan kepada 4 kumpulan. Tetapi saya dulu yang menunjuk cara macam mana cara membuat, dan kemudian dorang saya lepaskan sendiri pada kumpulan masing-masing untuk membuatnya. Resepinya kami ini sebenarnya sudah menyusun sudah jadual kami, dan banyak resep-resep yang kami buat masa akan datang. Misalnya kami akan mencoba lagi masak daging kah atau ikan kah, ataupun makanan tengah hari dan makanan malam. Masakan yang kami buat setiap mingguan ni, semestinya saya yang menyusun. Kalau macam ada yang pandai mengajar di sini, orang itu yang mengajar, ahli itu yang mengajar. Jadi macam hari ini kan saya sudah mencoba ni membuat ni dan rasanya sedap. Jadi saya lah yang mendemo ni untuk ke 4 grup ni. Kalau ada grup yang lain, misalnya ada cadangan lain, kami ikut jadi grup atau jadi grup atau yang akan memberi mendemo karang apa masakannya, jenis masakannya. Buat sementara ni kami mencoba sendiri untuk kami makan sendiri. Kalau misalnya nanti benda atau masakan atau boleh dapat dijual dan ada permintaan, kami juga akan menjual resep-resep atau masakan yang kami buat di sini. Itu salah satu daripada kami punya target untuk mempromosikan dan terus menjadikan ini bahan niaga untuk ahli masing-masing. Kalau babu senanglah, senang. Bahan-bahannya tu senang dicari, di mana-mana kedai pun ada berjual. Kalau babu ndak pulang ada tipnya nih, asal cukup sukatan atau kita ikut, jadilah tu. Memang bisa sudah keknya tu. Kalau sukatannya tu salah tu juga keknya. Bagi orang remaja-remaja sesuai lah. Kalau macam babu gemasa ni ndak lagi sesuai. Boleh lah kalau kan makan setakat atau kan banyak ndak boleh. Pernah juga membuat jenis-jenis kek dibuat daripada cheese ni. Memang nyaman, pulang tu semua kek dibuat daripada cheese memang nyaman tu. Kalau selain daripada banyak lagi kek kek biasa, kek marble apa tu, itulah yang dibuat. Setelah cukup masa, adunan kek yang dibakar dikeluarkan dari ketuhar dan perlu dipastikan ia benar-benar sudah masak. Caranya dengan menggunakan benda yang tajam seperti cucuk sate dan sebagainya, iaitu dicucuk pada kek tersebut, dan jika ada adunan yang melekat pada cucuk sate bererti kek belum cukup masak. Jika sebaliknya pula, bererti ia sudah masak. Di sepanjang tinjauan ini, dapat dilihat kerjasama padu yang ditunjukkan oleh para ahli di setiap kumpulan dalam usaha mereka menyiapkan hidangan kek mentega keju. Meskipun ia bukanlah satu pertandingan, namun kesungguhan mereka dalam menjayakan sesuatu hidangan itu dapat dijadikan sebagai contoh yang memberi maksud apa jua pekerjaan yang kita ni lakukan perlulah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kerana pekerjaan yang dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh pasti akan memberikan hasil yang positif. Di samping itu juga, aktiviti seumpama ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara para ahli, malahan juga dapat menambah ilmu pengetahuan mereka dalam masakan kontemporari pilihan ramai seperti kek ini, selain menjadi satu menu baharu, terutama kepada para ahli yang belum mengetahui mengenainya. Alhamdulillah sudah. Memang sudah apa? Daripada kumpulan 4 ni, saya sudah merasa daripada kumpulan-kumpulan lain juga dan semuanya memberi rasa yang nyaman dan alhamdulillah boleh dikatakan menjadi ni. Dalamnya terasa lembut dan luarnya terasa macam crispy lah. Dan mudah-mudahanlah dengan program yang dilakukan pada ketika ini membuat butter cheesecake mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai satu hidangan ataupun satu produk bagi pusat kereta warga emas di masa-masa akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita, insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.